Sabaria, kau mau kasih malu aku ya? Tidak. Sabaria tak mau melukakan hati Kasim Selamat. Kasim Selamat? Siapa dia Kasim Selamat? Lawyer? Magistrate? Ahli muzik. Ahli muzik? Memang pantang Datuk Nenek aku ahli muzik. Anak tidak mengenang jasa. Sabaria, 3 hari aku beri tempoh untuk berfikir. Kalau kau mau kahwin dengan laki-laki yang aku suka, harta mendaku terpulang pada kau. Kalau kau mau kahwin laki-laki yang kau suka, kau tersingkir pada kaum keluargaku. Perkahwinan yang diatur, masihkah ia relevan di masa ini? Kupasannya seketika nanti. Assalamualaikum. Salam sejahtera, saya Era Fazira. Bertemu kembali kita dalam Primadona apabila wanita berbicara. Dan minggu ini kita akan berbicara tentang kahwin atur. Kalau dulu, masyarakat dulu agak sinonim lah. Bila dikatakan kahwin atur ni, sinonim dengan masyarakat Melayu. Tetapi adakah masa ini masih lagi relevan? Masih ada lagi ke kahwin atur ni? Itulah saya sendiri pun tertanya kan, anak zaman sekarang ni boleh terima ke kahwin atur sebab kebanyakan diorang dah pandai cari pasangan hidup masing-masing. Bila dah kenal, dah bercinta, dah serasi, dah sepakat, baru datang jumpa ibu dan bapa. So ibu dan bapa sekarang pun dah lebih terbuka. Sebab apa dia pun tak nak satu hari nanti kalau jodoh tu tak panjang, ibu bapa disalahkan. Betul tak? Tapi kalau kita macam Era cerita tadi macam dulu-dulu okey, sebenarnya ibu bapa saya adalah salah satu pasangan yang kahwin atur. Di mana masa ketika ibu saya nak menikah dengan bapa saya, masa nikah tu baru diorang jumpa. Surprise tak? Cincin tu baru dijumpa. Oh, ini ke nasib baik bapa saya handsome. Kalau tidak, menangis tak berlagu lah mak saya kat situ. Tapi perkara ini adalah agak biasa, kebiasaan bagi zaman ada dulu. tak penonton-penonton di sini kahwin atur? Tak ada? Oh, semua pilihan sendiri ni. Okey, saya sambung balik cerita saya. Sebenarnya untuk zaman sekarang ni tak semua ibu bapa yang meletakkan terus pada tangan kedua kepada anak mereka untuk soal jodoh ni. Ada juga ibu bapa yang mengambil berat tentang jodoh anak-anak dia. Yalah, diorang dah bela daripada kecil sampai besar, dia nak pastikan anak-anak mereka mendapat jodoh yang baik. Ya tak kan? Tak naklah nanti pasal ambil anak tu elok bila tahu-tahu aja. Yang tolong ambilkan air. Oh, amboi dah jadi Ambil orang air, tak gaji pula apa. dia. Buatnya lebam sana, lebam sini, salah pilih. Takut kan. Last kali balik ke pangkuan ibu bapa. Tapi yang penting ibu bapa tu penting restu tu. Betul tak? Betul. Pilihan ibu bapa untuk anak-anak pastilah yang terbaik. Tapi kita harus beri kesempatan untuk anak juga membuat pilihan. Kalau kita dah ada calon-calon tu kita aturkan. Bagilah diorang pilih. Memilih bukan memaksa. Biar diorang kenal hati budi dan merasakan pasangan yang dipilih itu serasi dengan jiwa mereka. Betul tu. Saya pun setuju Kak Zila. Kalau boleh ibu bapa di luar sana, berilah juga peluang kepada anak-anak mengenali hati budi, mengenali pasangan. Dan kepada anak-anak pula, jikalau anda menerima, katakanlah pasangan itu macam sesuai, kita kena ingat kita ada dapat 2 pahala secara tak langsung. Satu pahala mendirikan rumah tangga, satu pahala Ikut cakap ibu bapa. ikut membahagiakan orang tua kita. Doa ibu bapa tu penting, Dik. Betul. Yang penting restu. Okey, bagi anda yang ingin berkongsi pendapat tentang topik yang kami bincangkan ini, boleh tweet kami di #Primadona ataupun layari kami di www.facebook.com/portal@Astro Keempat. Itulah dia cerita kalau bercakap pasal www. Encik tanya. 13W. Okey, jadi kepada anda, jangan ke mana-mana sebab kita ada tetamu jemputan kita yang kita nak kongsikan bersama-sama tentang topik yang kita bincangkan hari ini, iaitu kahwin atur. Dan juga kita saksikan dulu VT ini dalam Primadona apabila wanita berbicara. Super Tak Anak Saya dibawakan khas kepada anda oleh Nestle Nangro 3. Bersama-sama saya sekarang ini Dr. Azam, iaitu pakar kanak-kanak dari Pantai Hospital Kuala Lumpur. Dr. Azam boleh terangkan tak macam mana kita nak memastikan kesihatan dalaman kanak-kanak super? Kesihatan dalaman ni apa yang kita nak terangkan adalah gut immunity ataupun usus kita memainkan peranan penting dalam memastikan sistem imun kita kuat. Terdapat lebih kurang 75 trilion bakteria di dalam usus ni, dan terdapat bakteria yang bagus dan bakteria yang tidak bagus. Bakteria-bakteria bagus ini membantu kanak-kanak ataupun orang dewasa untuk menghasilkan antibody yang boleh membunuh
kuman-kuman. Ya. Jadi macam mana kita nak tahu bakteria yang baik dan juga yang berbahaya ni seimbang dalam badan kita? Untuk mendapat keseimbangan yang bagus, lebih kurang 85% daripada bakteria must be yang baik. Hanya 15% yang tak baik. Bakteria bagus ni juga menghasilkan sejenis asid. Ya. And asid ni penting tahu Azura kerana dia menghindarkan bakteria-bakteria lain yang tak bagus daripada membesar. So this is cara kesihatan dalaman ni dapat menyebabkan kanak-kanak super ni sihat. Macam mana kita nak makan bakteria bagus? Senang saja. Makanan-makanan seperti dadih, yogurt, cheese. Ya. Dan sekarang ni pula kita dapat susu yang mengandungi bakteria-bakteria bagus yang boleh memastikan imun sistem kita kuat. Ya? And di antara bakteria-bakteria bagus yang kita tahu adalah bakteria Lactobacillus rhamnosus dan Bifidobacteria. Ini kedua bakteria yang kita tahu yang boleh menghasilkan imuniti yang kuat bagi kanak-kanak. Terima kasih doktor, terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada anda semua penonton di rumah, anda pun dah tahu kan sedikit tentang yang dikatakan bakteria yang baik, bakteria yang berbahaya. Jadi minggu hadapan jangan lupa untuk bersama dengan saya akan bersama dengan seorang pakar perbidanan sakit puan, Dr. Eason. Super Tak Anak Saya dibawakan khas kepada anda oleh Nestle Nanggrow 3. Nah, bukan promo dia. Suka wanita berusia ke? Suka wanita muda? Sekejap. Ini penerbit suruh tanya. Bukan cetak. Ada orang ingat nak adjust. Cetak. Terima kasih kerana anda masih setia lagi bersama kami dalam Primadona apabila wanita berbicara. Kalau tadi kita dah kongsikan tentang topik kita hari ini, Kahwin atur. kahwin atur. Hai, cuba pasal kahwin je sampai tersasul-sasul kat Zila kita. Okey, apa sebenarnya kahwin atur ni? Kahwin atur ni adalah kahwin bukan atas jodoh pilihan sendiri. Itu yang kita nak bincang, nak kupas hari ini. Ada juga wanita yang setuju dengan kahwin atur ni sebab mungkin dia tak percayakan lelaki atau banyak kali dipermainkan, akhirnya serahkan pada ibu bapa untuk carikan jodoh. Bila bercakap soal ni, saya sebenarnya ada muat turunkan topik kita ini tentang kahwin atur dalam salah satu laman sosial dalam Instagram Era. Yang memeranjatkan Era, kebanyakannya respon yang Era dapat 80% setuju dengan kahwin atur. Di zaman ini siapa sangka kita ingatkan macam semua orang akan membuat pilihan sendiri, tetapi mereka tidak menolak kahwin atur. Kadang-kadang banyak sangat kes yang atas pilihan sendiri tapi semua rumah tak tangga tak dipakai. berkekalan. Jadi dia orang kata biarlah mak bapak pilih, mungkin kekal hingga hari raya. Betul. Untuk berkongsi pendapat tentang topik kahwin atur ni, kita ada seorang penyanyi muda yang kabarnya tak setuju dengan kahwin atur. Ini mesti dah ada awet ni. Kan? Okey, kita persilakan Daffy. Selamat datang Daffy ke Primadona. Apa dik? Macam janji pula sama hijau kan? Imagine pula tiba-tiba kan. So Daffy, apa projek terbaru? Daffy baru selesai rekod, belum selesai, dalam proses rakam album, lepas tu dah buat video klip untuk single-single album tu. Okey. Pada Daffy. Ya, selamat maju jaya untuk single tu. Okey, kita bercakap tentang kahwin atur dan kita difahamkan, Primadona difahamkan bahawa Daffy menolak untuk kahwin atur. Betul ke? Kenapa? Yes, saya ni pendapat saya lah kan, saya tahu, tapi pada saya sebagai orang dewasa, as an adult, setiap orang dewasa tu patut diberi peluang untuk membuat keputusan sendiri. Dan bila bercakap pasal nak kahwin semua ni berkaitan dengan hati dan perasaan kan, dan I'm very sure individu tu sendiri lagi tahu hati dan perasaan dia daripada orang lain. Dia biar dia pilih sendiri je lah. Jadi pula sikit. Sangat pada anak-anak remaja ni kan. Tapi anda kata suatu hari nanti Daffy tak jumpa ciri-ciri wanita idaman yang Daffy nak, so akan serahkan pada ibu bapa tak? Saya rasa tak kot, sebab saya rasa kalau Dah banyak dah ciri-ciri tu ciri-ciri tu saya yang nak, mesti saya yang tahu. Tapi mungkin tak jumpa? Cari sampai jumpa lah. Atau Tak pernah apa, ke zaman sekarang kami lambat tak apa. Daffy pernah tak dikecewakan, terkecewa? Pernah Ada tak? cinta pernah. Pernah Malu. dikecewakan atau mengecewakan?
kita saling tak mengecewakan lah, putus secara baik. Dalam soal ajal maut, jodoh pertemuan, semuanya di tangan Tuhan. Katalah, andai kata, satu hari nanti Daffy masih belum bertemu dengan calon. Adakah Daffy akan menyerahkan kepada kedua ibu bapa? Saya percaya kat Tuhan tu memang dah sediakan jodoh kita. So, Tapi kita kena berusaha. tak payah, kena usaha cari. Tak payah tunggu mak bapak carikan sendiri datang je. Saya nak tanya satu soalan ni. Ini soalan ni Daffy kena jawab secara jujur. Sekiranya Daffy jumpa seorang wanita dan bawa jumpa dengan ibu bapa, sekali ibu bapa kata, ayah tak berkenan lah perempuan ni. Saya akan tanya kenapa. Saya akan tanya kenapa dan saya akan minta dia orang bagi peluang untuk dia improve diri dia. Kalau lepas tu macam tak sesuai juga, saya macam ni, saya percaya ibu bapa ni dia nak yang terbaik untuk anak-anak dia. Tapi cukup sekadar menasihati. Lepas tu kalau saya masih nak juga, saya harap dia orang faham sebab saya percaya manusia perlu diberi peluang untuk melakukan kesilapan. Baru dia belajar. So kalau saya nak juga kahwin dengan dia, silap biar saya tanggung. Supaya saya belajar dalam masa akan datang, cek jodoh lain. Yang baik lagi. Pendapat yang Ciri-ciri calon pilihan. Saya, of course, saya suka seorang yang cantik. Nampak? Tu terang cakap, nak yang cantik. Saya tak suka orang cakap, paras rupa tak penting. Tipulah. Betul, tu penting Sebab kan. pandangan pertama adalah paras rupa juga. Betul. Kan pandang lemah Lepas tu baru hati. kita kenal hati budi dia orang kan. Pak kena cantik. Saya suka orang yang bijak. Dan yang paling penting, dia menghormati orang. Bukan orang tua je, orang. Dah berapa banyak awet yang dah bawa jumpa dengan ibu bapa? Saya bercinta jarang. Kalau sekali bercinta, setia. Tapi tak jawab lagi soalan. Dah berapa ramai awet yang Daffy bawa jumpa dengan ibu bapa? Lepas tu clash. Saya rasa baru... Cukup jari tak nak kira? Cukup. Satu, dua, tak adalah. Cukup satu, dua orang je. Saya memang bukan terlalu mudah jatuh cinta. Tapi walaupun kita harus beri tepukan kepada Daffy juga sebab dia adalah seorang anak remaja yang punya satu ketegasan untuk menegakkan kebenaran. Kalau dia rasa dia nakkan yang itulah yang terbaik untuk diri dia. Tapi kita doakan semoga ibu bapa dia pun menerima juga apa yang disuarakan oleh Daffy. Yelah, tapi kalau macam Daffy cakap tadi, kalau ciri-ciri yang dia bawa balik selalunya, dia dah pilih yang cantik, yang bijak dan sebagainya. Dah tentulah dia tahu itulah juga kehendak kedua ibu bapa. Okey, macam Daffy suka, alah, I bukan promo dia, I suka wanita berusia ke? Suka wanita muda? Tak. Ini penerbit suruh tanya, bukan Nanti orang ingat I nak adjust. Bukan, selalu Cik Tak tanya tu suka orang yang dah berusia. Tangan. Tak diri. Tak nak kata berusia ke yang muda? Saya kalau ikutkan, saya kalau boleh nak cari yang setahun atau 2 tahun lagi muda. Tapi Kenapa? tak tahu saya macam ni, saya Suka mungkin wanita mindset saya lah. Lagi muda pada dia lah. Kalau lagi tua, nanti saya minta dimanjakan. Saya nak memanjakan. Itu saya cari yang muda. Okey, faham. Maknanya Daffy nak seseorang wanita yang menghormati dia juga. Okey, dan dia tak nak nanti dia yang manja macam anak dengan mak. Terasa dan Cik Tak buka acak cakap itu. I ingatkan you cakap diri you sendiri. Aduh. Okey, kesian adik kita kena bully Saya kat faham. sini. Saya faham. Memang dah bersedia untuk dibuli kan? Ya, saya memang dah sedia dah. mungkin Daffy sendiri ada Saranan Daffy kepada ibu bapa yang nak carikan jodoh untuk anak. suara orang muda ni nak didengar. Saya menghormati semua ibu bapa yang ada kat luar sana tu, tapi pada pendapat saya, kalau boleh biarlah anak tu cari jodoh sendiri, sebab esok dah berumah tangga, yang nak bersama dengan orang tu dia. Jadi biar dia tahu apa yang dia nak, dia tahu apa yang boleh buat dia bahagia. Kalau macam saya cakap tadi, andai kata dia tersilap, biar dia belajar daripada kesilapan dia, tak apa. Itu dia. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Daffy kerana sudi meluangkan masa bersama Primadona. Dan cukup bernas kakak. Ya, betul. Sangat. Kita doakanlah. Tapi kita pun kena nasihatkan Kak Daffy juga. Kita perlu ingat kadang-kadang saranan ibu tu amat penting sebab dia orang lebih makan garam daripada kita dah. Walaupun pilihan sendiri, tapi yang penting mendapat restu ibu bapa. Restu tu yang penting. Jadi kita doakan Daffy kalau bertemu dengan siapa-siapa calon tu biarlah yang sejuk mata memandang, yang senang hati menerimanya dan keluarga pun menyayangi. Jangan lupa panggil akak jadi pengacara. Baiklah, kita akan berehat seketika. Sekali lagi terima kasih Daffy ya. Dan kepada anda semua seperti biasa, jikalau ada sebarang cadangan atau pengalaman yang ingin dikongsikan bersama dengan kami, hantarkan ke tweet kami di #Primadona atau layari www.facebook.com/portal Astro Gempa. Okey.
kita akan bersama dengan tetamu kita seorang lagi yang akan menghangatkan primadona tentang kahwin atur ni. Jangan ke mana-mana. Tunggu selepas ini dalam Primadona apabila wanita berbicara. Kahwin yang paling baik dipilih oleh anak, diatur oleh keluarga. Kembali bersama Primadona apabila wanita berbicara. Saya nak ingatkan kepada peminat-peminat Daffy kena tunggu sampai akhir rancangan untuk menyaksikan persembahan Daffy. Okey, bersama dengan saya kita ada Kak Wan. Saya nak tanya Kak Wan lah, apa pendapat Kak Wan tentang kahwin atur ni? Ya, terima kasih. Pada saya perkahwinan adalah sesuatu yang suci, sacred. Ya, betul. Jadi sama ada diatur ataupun cari sendiri, kita mesti menghormatinya. Dan sebaik-baiknya adalah berkekalan. Kalau diatur itu sekiranya menghadapi masalah, balik pada keluarga. Balik kepada ibu bapa yang telah mengaturkan tadi. Ya, betul. Jangan pergi tempat lain, ya tak? Ya. Jangan merayau pergi tempat lain makan kawan. Kan kawan pun belum tentu lagi kehidupan dia, ya tak? Orang langgang juga, ya. Jadi akak tak itulah di menolak. antara perkara yang baik tentang Kahwin atur. Terima kasihlah. Okey, terima kasih Kak Wan. Okey, kita ada seorang lagi penonton di studio, Adik Iza. So adik setuju tak dengan kahwin atur ni? Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, dapat saya tak kisah kalau sama ada pilihan sendiri ataupun pilihan ibu bapa. Sebab ibu bapa pun sendiri tak kisah sama ada saya nak pilih sendiri ataupun diorang yang tentukan. Tapi kalau diorang yang nak aturkan, kalau boleh bagilah berjumpa dulu. Bagi kena kenal dulu kan. Tak naklah nanti time nikah baru nampak. Itu kahwin paksa, Dik. Tiba-tiba tengok pagar tak ada, ya tak? Okey. Terima kasih, Adik. Terima kasih. Orang sekarang ni Kak Zila, macam mana pun boleh setuju. Orang sekarang setuju kalau kahwin tu atur. Tapi yang penting bawa jumpa. Tak? Kalau saya pun kena kenal dulu. Tak nak terkesut tiba-tiba. Seram. Yalah, pastinya pilihan ibu bapa tu nak yang terbaik dan terjamin. Kan mana ada mak bapak yang nakkan anak dia susah. Betul. Kalau macam nak cari calon menantu lelaki, pastilah dia nak tahu yang menantu lelaki tu dalam keadaan stabil, dah ada kerjaya tetap, ada rumah, ada kereta. Dia pun nak menumpang senang. Maknanya bukanlah nak menumpang harta benda menantu tu. Tapi bila anak tu bahagia, automatik hati ibu bapa pun senang. Kalau menantu perempuan pula, pastinya dia nak yang pandai masak. Tidak kurus anak sekarang kan. Dan untuk segmen kali ini, kita ada lagi tetamu. Dan beliau adalah seorang selebriti yang berjaya. Dan beliau juga mewakili suara ibu bapa yang masa ini, hari ini. Jadi para penonton sekalian, kita persilakan Andy Lala. Selamat datang, Abang. Assalamualaikum. Terima kasih. Kerana sudah datang ke Primadona. Susah nak menalipun Abang Andy ni sebenarnya, kan? Maklumlah, anak popular, bapak pun popular sama. Bapak dah popular dulu, dah? Dulu. Abang, apa perkembangan Abang? Maintain, betul. Oh, isteri saya pandai jaga. Tapi kan kita masih ingat lagi drama yang paling popular abang dulu, Pagar-Pagar Cinta bukan apa bang? Penghujung Rindu bersama Liza Pulai. Yalah, sekarang masih muda kan. Usia saya sekarang 42 tahun. Belum habis. 42 tahun 10 tahun dulu. Okey, nak tanya abang. Abang rasa kan kenapa masih ada ibu bapa yang berpegang teguh pada kahwin atur ni? Abang setuju tak cerita pasal kahwin atur? Okey, ada 3 perkara saya lihat kahwin atur. Kahwin yang paling baik dipilih oleh anak, diatur oleh keluarga. Okey? Maknanya yang paling baik diatur oleh keluarga. Yang baik atur sendiri. Yang jahat tak ikut peraturan. Okey? Yang penting jangan tak ikut peraturan. Maknanya jangan tak ikut agama kita, jangan tak ikut adat. Kalau boleh didukung untuk ini,
mak bapak kita ikut pilihan anak. Okey, tapi dalam masa yang sama kita nampak ada perkara yang kita nampak yang anak-anak kita tak nampak yang boleh kita fikirkan. Yang menjadi cabaran dalam dunia sekarang ialah kita merasakan bahawa kahwin atur itu adalah satu perkara yang boleh mendatangkan keburukan yang lebih banyak di kemudian hari. Tapi statistik dalam internet kalau kita dapat daripada tahun 2010, statistik menunjukkan kahwin atur yang diamalkan di India, statistik penceraiannya adalah 1.1%. Maknanya kerana keluarga yang atur, penceraian cuma 1.1%. Takut nak bercakap Okey, di Itali 10%. Tapi di Malaysia 20%. Kita kena renung kepada asas. Apa matlamat perkahwinan kita? Ya, kita berkahwin untuk apa sebenarnya? Okey. Pertama, dalam perjalanan kehidupan kita, terlanjur kita hidup, mati sudah pasti. Ya. Terlanjur kita hidup, mati sudah pasti. Dalam perjalanan ini kita diuji dengan pelbagai ujian. Okey. Jadi dalam ujian itu apa yang kita cari? Dua perkara asas. Kita cari keredaan. Okey, kita cari keberkatan. Mana mungkin kita dapat keredaan, mana mungkin kita dapat keberkatan kalau kita tak dapat restu daripada keluarga kita sendiri. Dalam undang-undang dunia, mana undang-undang sivil kita, orang yang berusia umur 21 ke atas, ya, dia berhak untuk menentukan hala tuju dia dalam kehidupan dia. Itu undang-undang dunia. Undang-undang agama kita. Okey, selagi anak-anak kita itu belum, kalau anak lelaki sebelum balik. Okey. Dosanya ditanggung oleh ibu bapa. Anak perempuan selagi dia belum bernikah, masih tanggungjawab menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh ibu bapa dia. Jadi dalam konteks yang kita bincangkan sekarang ini, kahwin atur, kita nak ikut undang-undang dunia ke ataupun untuk Islamic law. Jadi ini yang kita harus pertimbangkan. Bagi saya untuk zaman sekarang sangat sesuai kita memberi peluang pada anak kita untuk membuat pilihan. Beri peluang. Okay? Bila bercakap tentang memberi peluang, tadi Dafi sendiri mewakili suara anak muda. Dia berkata kalau dia bawa katakanlah calon dan kemudian ibu bapa kata tak berkenan. Tapi dia minta diberi peluang. Jadi bagaimana pendapat abang? Untuk beri peluang itu senang je. Saya percaya pada ketentuan Allah. Saya percaya. Kalaulah ditakdirkan walaupun kita tak suka, okey, kalau itu jodoh dia, itu jodoh dia lah. Kalaupun disuruh, walaupun dia tak nak, kita suruh. Tak ada siapa boleh suruh, tak ada siapa boleh bantah. Itu ketentuan Allah. Okey bang, kalaulah seandainya salah seorang anak abang lah kan, dia cari jodoh, tak berkenan, tak jumpa, tak jadi. Sekali dia cakap kat abang, ayah tolong carikan jodoh. Abang rasa abang nak tolong carikan tak untuk anak abang? Saya lebih selesa anak cari sendiri. Saya lebih selesa anak cari sendiri. Tetapi mestilah ada asas atau kriteria dia. Kita bukan nak mesti orang tu kaya atau miskin, handsome atau tidak. Tidak. Asalkan dia bertanggungjawab menantu pilihan abang. Pertama sekali, dia mesti beriman. Itu pertama. Sebab dia, kalau anak perempuan, dia nak bimbing anak kita. Kalau dia tak boleh bimbing diri dia sendiri, mana mungkin dia bimbing anak kita? Kita kena ambil perhatian tentang ini. Kita nak minta abang sampaikan kepada anak-anak di luar sana. Bagi nasihat wakili ibu lah. Dia orang tak nampak apa yang ibu bapa nampak. Kan? Jadi nasihat, kalau pilihan mereka tidak direstui oleh ibu bapa. Saya sebenarnya lebih selesa nasihat anak saya sendiri daripada nasihat anak orang lain. Tapi kalau kebetulan nasihat ini sesuai untuk diguna pakailah. Dalam kehidupan kita, kalau kita nak keberkatan, kalau kita nak keredaan, jangan pinggirkan ibu bapa kita. Sebab inilah nilai diri kita. Sebab perkataan kita, tindakan kita adalah cerminan peribadi kita. Kalau hari ini apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan tidak selari, tidak sesuai dengan budaya kita, dengan agama kita, yang akan dapat jawapannya nanti adalah apabila kita berkeluarga. Bila saya sedang berjaya satu ketika dalam profession sebagai kerjaya, sebagai usahawan atau bidang seni, ramai orang kata, Andy, kau dah berjaya lah, tahniah. Saya tidak ambil kejayaan itu sebagai kejayaan saya. Kalau saya berjaya, kejayaan itu adalah yang berhak klaim kejayaan saya adalah ibu bapa saya yang mendidik saya. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kalau hari ini nak tahu saya berjaya atau tidak, diri saya tengok anak-anak saya jadi apa. Saya pun nervous lagi ni. Saya belum tentu dapat
lahirkan anak-anak yang lebih hebat, tapi jauh lebih penting kita minta semoga Allah lorongkan kepada kita jalan, ruang dan peluang untuk kita perbaiki diri dan pegang pada asas ini. Kalau kita tak dapat balas jasa ibu bapa, sekurang-kurangnya, okey, kita kenang jasa ibu bapa kita. Terima kasih, bang. Mudah-mudahan dapat Okey, berkata. sama-sama kita doakan ya, semoga Abang Andy dan anak Abang Andy sekeluarga lah ya akan terus berjaya dalam apa jua yang bidang dan kepada anda penonton di rumah, jika anda mempunyai cadangan dan pandangan tentang topik yang sedang kita bincangkan ini, kahwin atur, boleh tweet kami di #primadona atau layari website kami di www.facebook.com/portalastro24. Ya, sekali lagi Abang, terima kasih diucapkan. Sama-sama. Saya sebenarnya terkesima dengan kata-kata Abang. Ianya sangat-sangat berguna buat kita semua. Ya. Terima kasih Abang sekali lagi. Dan kepada anda semua, Primadona akan kembali selepas ini. Bapa yang menjadi ketua rumah tangga yang tidak ada niat nak membawa anak isteri ke syurga, sia-sia hidup mereka. Ya, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami dalam Primadona apabila wanita berbicara. Kita berbicara tentang kahwin atur ni ya. Walau bagaimanapun tadi pandangan daripada abang inilah cukup mencuit hati kita kan sebagai seorang ibu. Yalah kita pun ada anak kan Ira, Kak Zila dan juga Cik Tas. Satu hari nanti pun kita pun nak tengok juga anak kita bahagia. Dan kalau boleh, I suka atur perkahwinan anak I. Oh, you nak atur lah. Atur biar jodoh dicari macam abang Andy cakap tadi tu. Okey. Dan juga kita bukan ada abang tadi kita dah dengar suara abang Indi Lala mewakili ibu bapa. Kita dah juga suara daripada Dafi mewakili remaja-remaja sekarang ni walaupun dah tak berapa nak remaja. Tapi kita ada lagi panel, tapi sebelum kita bersama dengan panel kita seterusnya, apa kata kita perdengarkan dulu apa pandangan orang ramai tentang kahwin atur ini. Kita saksikan VT ini. Pilihan mak bapak tu memang kita utamakan. Kalau pilihan itu dia dah mencari, dah ramai rasa tak ada sesuai, saya bagi limit. Bila nak pilih menantu macam ni, kita tak boleh buat sebarang. Kita pulanglah kalau kata dia tak nak kan. Itu kita carilah. Lebih elok lah kita kata dia orang pilih sendiri. Kalau dia bawa satu tak kena, dua tak kena, tiga tak kena, dan maksudnya kita kena carikan lah. Kalau katakan dia dah ada jodoh kan, carry on lah. Kita pun tak boleh nak ikut perasaan kita lah, macam tu. Sebab kita kahwin bukan untuk sehari dua hari, untuk seumur hidup sampai bawa akhirat kan, kalau boleh lah. Kita kembali lagi dalam Primadona apabila wanita berbicara bersama-sama kami hari ini nak membincangkan topik kahwin atur. Tetamu yang cukup istimewa, yang cukup saya hormati, Profesor Dr. Muhayya Muhammad, pakar mata dan juga pakar motivasi. Selamat datang, Prof. Terima kasih, Zila. Terima kasih. Saya pun minat Zila. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Primadona. Terima kasih, Era. Nampaknya kita hari ini 5 wanita ni. Ya, betul. Ramai wanita. Madam kat luar tu. Tadi kita ada suara yang mewakili bapa. Daripada suara orang muda. Dan sekarang ni ini dia wakil dari suara ibu. Motivasi juga. Kita punya topik seperti yang dikatakan oleh Kak Zila tadi tentang kahwin atur. Prof sendiri, bagaimana Prof tengok tentang kahwin atur? Masihkah ianya relevan di masa ini? Sebenarnya secara peribadi saya rasa relevan. Sebab kita mesti ingat kita kahwin itu untuk apa sebenarnya. Kita sebagai orang Islam, kita kahwin jadikan satu perkahwinan satu sunnah. Dan tujuan kita kahwin, kalau hanya cinta saya rasa tak cukup. Mesti kahwin kerana Allah, Zila, Era semua. Bila satu keluarga tu ya, dia didirikan atas kerana Allah, maka dia panggil masuk dalam zon Allah. Highway tu dah betul. So bila track tu dah betul, insya-Allah betul. Jadi banyak orang kata pula mungkin jumut ya, atur dan sebagainya. Maksud macam Saudara Andila kata bagus. Anak pilih, keluarga atur. Tetapi yang saya nak sebutkan atur di sini ialah kita ada prinsip,
kita ada guideline, kita ada tujuan, kita ada konsep perkahwinan, kita ada fokus perkahwinan itu. So kalau dalam kita sebagai ibu bapa akan tahu bahawa anak kita ni agak-agaknya terdidik tak? Kalau dah terdidik, dia punya image diri dah bagus, dia punya blueprint dah bagus. Kita yakin kita dah didik anak kita dengan baik mungkin, dia tahu nak buat pilihan. So macam Daffy saya perhatikan, sangat berkeyakinan dan saya rasa Daffy dibesarkan oleh keluarga yang sangat berwibawa dan tahu ajaran, maka dia sangat yakin diri dan image diri positif. So insya-Allah boleh meneruskan dan dia pilihan. boleh membentuk bakal isterinya. Okey. Okay, saya tanya dengan Prof pula. Macam kisah dulu-dulu dulu-dulu apabila perkahwinan yang diatur, contoh macam kedua ibu bapa saya memang mereka tak pernah kenal. Orang tua yang mengatur masa sarung cincin baru tahu inilah bakal suami. Dan tapi kekal juga hingga ke akhir hayat. Walaupun masa tu ibu saya ada boyfriend, terpaksa mengorbankan hati dan perasaannya kan. Maaf ya bondaku. Terpaksa. Bukan ni kita nak tahu, nak bincang kenapa hari ini tak boleh berlaku begitu. Betul. Kenapa banyak sangat bantahan berlaku sedangkan ketika itu orang tua lebih mengetahui jodoh anak dia macam mana. Itu kerana darjat atau harta ataupun mereka tak nak keturunan mereka lari. Betul. Sebenarnya saya perhatikan memang pengorbanan, tetapi macam saudara Andila kata tadi, ibu bapa mata dia pandang jauh. Sebab itu bila kita nak sebut ni, bila seseorang tu dia sangat yakin pada diri, ya, walaupun ibu bapa dia dah pilih, tetapi kalau macam Daffy tadi dia nak teruskan juga sebab dia tahu kriteria dia. Tetapi saya perhatikan banyak pengalaman saya, perhati kawan, anak-anak yang diatur, banyak mereka mengatakan alangkah nikmatnya bercinta selepas kahwin. Sebab halal. Dan juga banyak saya jumpa dengan orang berjabatan syariah, dia kata banyak orang yang tidak menjaga hubungan dan buat maksiat sebelum kahwin, perkahwinan itu tak barakah. Sebab macam saya kata tadi, kita nak apa-apa zon mesti betul. Masuk zon Allah, alignment betul, insya-Allah semuanya betul. Sebab itu berkat sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Ni Prof, kalau kita bercakap tentang sesuatu keputusan yang kita nak ambil, pastinya ada pro and cons-nya kan. Betul, betul. Jadi mungkin di sini tentang kahwin atur ni mungkin Prof boleh terangkan apa kebaikan dan keburukan. Kahwin atur dengan kahwin cari sendirilah. Okey. Jadi kalau kahwin atur macam kebaikannya ialah ibu bapa letak kriteria, kita atur insya-Allah bila ada masalah ibu bapa boleh tolong. Dan cuma yang tak bagusnya ialah kalau ibu bapa dia pilih atur bukan kerana Allah, kerana material nak okey perniagaan besar, merge company itu panggil dia kahwin kerana convenient, kerana harta itu tak berkat. Sebab itu saya sangat pentingkan niat. Sebab bila kita niat kerana Allah, jangan bimbang. Sebab bila kita niat kerana Allah, hasil mesti baik. Sebab segala amalan mula dengan niat. Dan dia punya keburukan, saya rasa tak banyak, lebih pada kebaikan. Okeylah, baiklah Prof. Macam ni, tadi pun kita dah dengar Andi Lala cakap, dan Daffy juga cakap. So, sebelum kita mengakhiri Prima Donna tentang kahwin atur ni kita rasa macam bangga sangat sebab mungkin penonton di rumah pun rasa macam, oh Alhamdulillah, sekurang-kurangnya dapat juga tips kan. Sekurang-kurangnya kita nak minta Prof bagi tahu kepada penonton di rumah dan juga penonton di studio, mewakili pihak ibu bapa tentang anak-anak yang takut untuk kahwin atur ataupun tentang ibu bapa yang macam bila anak-anak tu pilihan dia sendiri, dia pula yang tak bagi. Macam tu. Okey, satu formula para ibu bapa sekalian, ingat, anak kita datang daripada Allah melalui kita, bukan dari kita. So anak bukan hak kita. Anak akan disoal di kubur dia dan kita pun di kubur kita, maka kita menjadi seorang yang mempermudahkan anak kita masuk syurga dan jadikanlah rumah tangga jalan masuk syurga. Sebab itu saya kata, bapa yang menjadi ketua rumah tangga yang tidak ada niat nak membawa anak isteri ke syurga, sia-sia hidup mereka. Sia-sia cari duit. Jadi untuk nak atur tak atur, kita mesti ada kriteria dulu. Kita mesti membina diri dulu. Saya nak cakap macam ni. Rumah tangga hanya bahagia kalau dua individu yang terbina, dia punya minda, dia punya emosi, dia punya rohani dan kewangan dia terbina, maka bila berjumpa senang. Maka mereka akan masuk pada rumah tangga dengan membawa kebahagiaan, bukan mengharapkan kebahagiaan. Mereka masuk pada rumah tangga dengan memberi, bukan hanya ingin menerima. Jadi kalau nak atur, tak atur, tengok diri dulu, siapkan kriteria. Yang pertama, agama. Kalau tak ada agama, cancel. Yalah. Dan nak ketawa sikit lah ya, kalau pilih orang lelaki, tengok merokok atau tidak. Kalau merokok, kalau saya cancel. Sebab apa? Mati cepat jadi janda muda. Jadi janda pula anak kita.
Dan mesti boleh jadi imam ya dan boleh mengaji dengan baik. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Seperti yang Kak Julia katakan tadi, banyak manfaat yang kita dapat di sini dan saya pasti ramai ibu bapa baik pun anak-anak muda di luar sana terbuka mindanya tentang kahwin atur ini. Betul, kami mengalu-alukan pendapat anda tentang topik ini. Sila tweet kami di #primadona ataupun layari kami di www.facebook.com/portalastro4. Kita kembali lagi selepas ini dalam Primadona Apabila Wanita Berbicara. Dia pun suka juga dan juga dia pun serah kat keluarga untuk decide. Yelah, siapa tak suka? Juara you, imam muda lagi. Kita kembali lagi dalam Primadona Apabila Wanita Berbicara dengan topik kahwin atur. Itu dia. Kita sekarang ni ada tetamu jemputan yang seterusnya, Imam Muda Hassan, juara Imam Muda musim kedua. Selamat datang Imam Muda. Terima kasih banyak Kak Zila. Sihat Tahniah, baru dapat anak kan? Alhamdulillah. Kita difahamkan kan imam muda kita ni telah pun diatur perkahwinannya disebabkan satu kejutan yang berlaku dalam keluarga di mana setelah menjuarai imam muda musim kedua terus berpusu-pusu wanita dikejar menawarkan diri kan. Jadi terus kawan aturkan pertemuan dan mengaturkan. Sebenarnya dia 50% keluarga tu, 50% diri sendiri. Maknanya kawan tu atur, jadi kita pun tengok adalah kriteria yang macam Dafi cakap mesti nak cantik, saya pun nak juga. Sebab memang agama pun suruh macam tu kan. Dia kata sihat pandangan mata. Sebab kita tiap-tiap hari nak tengok muka dia kan. Embut juga dia tengok muka dia. Memang kita tengok kadang-kadang je kan. Dalam Islam pun menganjurkan begitu kan. Betul. Tengok jadi kita pun jadi jenis apa saya pun tak tahu dia ni macam mana. Pilihan tu pilihan saya. Tapi saya serahkan kat mak. Mak ini dia orang ni macam ni, orang macam ni. Dan di belah perempuan macam tu juga. Perempuan ni dia pun suka juga dan juga dia pun serah kat keluarga untuk decide. Yelah, siapa tak suka? Juara you, imam muda lagi. Orang lain semua nak tunggu lah bila lah, I nak dapat bila nak dapat sekali, dapat tiba-tiba dapat kat wanita yang cukup bertuah ni. Ya dah. Cuma ada satu perkara bila saya tengok begini, saya tak pernah bercinta dengan dia. Jadi macam mana nak menyelesaikan masalah ni? Saya pergi rumah dia. Sebab dalam agama kita kata Nabi kata apa? Tunkahul mar'ah li arba', limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Kalau nak kahwin dengan orang tu tengok 4 perkara ni. Biasa kita dengar kan, yang pertamanya tengok hartanya, tengok keturunannya. Jadi keturunan ni bagi zaman sekarang ni penting. Cara ni macam mana? Pergi rumah dia, tengok macam mana keluarga. Saya pergi hari raya, saya pergi rumah dia. Tengok keturunan keluarga ni macam mana, ayah dia seorang yang pengurusi masjid. Jadi kat situ kita tengok ibu dia macam mana, adik-beradik macam mana. Di situ kita boleh nilai dah macam mana bakal isteri ni. Jadi kita tak susah dah. Saya pun alhamdulillah ya Allah tuanku, dan kita pun istikharah juga. Bila istikharah dan mak kata okey, alhamdulillah saya bila istikharah kita nampak jalan tu mudah. Saya rasa ini jalan yang terbaik yang Allah bagi. Berapa lama agaknya proses untuk mengenali hati budi keluarga? Sebenarnya bulan 10 macam tu, bulan 10 kenal dia. Lepas tu saya pergi haji tahun 2011, bulan 11 sebelum pergi haji tunang. Kan? Tunang, balik haji terus untuk urusan perkahwinan. Cepatlah kan. Yelah, maklumlah bila dah benda juara. elok Yelah jangan dilambatkan. Nanti kalau ramai-ramai sangat kan susah pula nak tolak-tolak lah. Kesian pula kan. Kan ada juga yang pegang mejanya ustaz. Bila saya boleh tak jumpa dengan ustaz. Itu kan susah pula. Jadi imam muda ni boleh dikategorikan sebagai bercinta selepas kahwin. Orang kata bercinta selepas kahwin ni sangat indah-indah ke ustaz? Betul? Setuju. Kenapa setuju? Sebab apa? Sebab bila dah kahwin, di situ kita tahu dia nak makan apa, suka makan apa. Banyak benda yang saya tak tahu tentang diri dia. Kan? Jadi bila kita nak keluar, nak tinggalkan dia, kita rasa ya Allah baru sekejap hidup dengan dia. Kan? Bila nak pergi ya Allah makin rasa tambah cinta tu dengan dia. Itu dia penangan cinta selepas kahwin ya. Cik Tak dengar tu.
Jangan cinta lama-lama. Kahwin dulu. Cinta dah macam mana? Jadi beginilah Ustaz, Mika pun orang Perak dah. Mungkin ada ramai orang Perak menonton rancangan ni. Yang harap hijau duduk keras, kaki kan semua dah kan. Yang libang-libu perut dema di rumah tu mengikirkan pasal kahwin atur ni. Dia nak jodoh pun tak jumpa-jumpa. Jadi boleh tak Ustaz sikit melaburkan? Orang Perak. Pada orang kat luar sana kan, sekiranya mereka tak berapa nak setuju pasal kahwin campur. Kahwin atur. Kahwin campur dia. Kahwin atur ni, Yop. Yop perginya. Apa nasihat dia? Dah bunyi Perak je. Baiklah teman orang Perak betul lah. Dan ni untuk kawan-kawan lah, sembang kawan-kawan kat rumah tu. Sebenarnya bila kahwin pada zaman ni, bila saya pernah kita sembang dengan pensyarah kita, dia kata sekarang ni, zaman sekarang ni, perlu kita pergi tengok keluarga tu. Siapa keluarga tu? Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni terlalu banyak anak luar nikah. Yang mana kita tak tahu, takut kita terkahwin dengan tak tahu anak siapa. Kan, kita takut kita tertipu. Dan kita nak sebab apa? Nak tengok keluarga tu sebab Nabi sendiri pun dia menjaga keturunan dia. Dan bila kita tahu siapa yang isteri kita ni, siapa suami kita, kita tahu satu jalur apa dia punya keturunan dia. Dia keturunan yang baik ke tak baik? Sebab apa kita nak lahirkan umat Nabi Muhammad yang soleh ni, mesti daripada keturunan yang baik-baik. Dan kepada remaja janganlah terlalu berkeras sangat. Ya, nak itu juga cakap ibu apa. Kau tak boleh A, bolehlah B pun boleh kan. B. Tapi sebenarnya kita boleh juga buat keputusan, bukan kata keluarga saja. Sebab Nabi sendiri pun ada juga sahabat yang lelaki tu menangis-nangis dan nakkan perempuan tu. Tapi Nabi kata aku tak boleh nak buat keputusan. Sebab masing-masing yang nak kahwin, bukan kita yang nak kahwin, bukan mak ayah yang nak kahwin kan. Tuan badan, maka kena persetujuan anak tu sendiri juga. Jadi bincanglah dengan keluarga baik-baik, insya-Allah. Kalau baik itu Allah mudahkan. Solat istikharah. Istikharah itu sebenarnya jalan yang terbaik. Ada kawan saya, dia kahwin. Dia nak dua pilihan perempuan ni. Dua-dua dia suka sebenarnya. Tapi dia lebih berat kepada perempuan si A ni. Bila dia istikharah, tengok kahwin dengan B. Sebab apa? Dia kata rupanya ada hikmah. Sebab dia kata selepas beberapa tahun dia kahwin, rupanya si A tu mati. Kalau ikutkan dia memang pilih yang A tu. Tapi dia udah jadi bapa tu. Dia kata, rupanya nampak di situ ada hikmah dia. Ada hikmah di sebaliknya. Terima kasihlah Ustaz. Sebenarnya tadi dah habis dah. Kita sambung pula lagi. Dah berhenti cerita pasal kahwin atur ni. Walau bagaimanapun terima kasih ucapkan kepada Ustaz Imam Muda Hassan kerana sudi datang ke Prima Donna dan memberi sedikit pandangan ya untuk anak-anak remaja kat luar sana dan juga ibu bapa. Terima kasih banyak-banyak. Tak banyak sikit jadilah jadi ilmu untuk kita di masa akan datang. Okey. Terima kasih sekali lagi kepada semua tetamu-tetamu kita. Seperti yang KI katakan, banyak manfaat yang kita dapat dengan perbincangan kita pada hari ini. Diharap kepada ibu bapa maupun anak-anak, timbang-timbangkanlah tentang kahwin atur. Ianya tidak salah, malah sekiranya ianya di landasan yang betul, insya-Allah akan berkekalan. Dan kita nak ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton di studio, juga penonton di rumah yang sentiasa memberi sokongan kepada kami program Prima Donna ni. Dan sekiranya anda mempunyai cadangan ataupun pandangan tentang topik-topik untuk Prima Donna, jangan lupa #PrimaDonna ataupun layari laman web kami www.facebook.com/portal-astro-gempa. Petang-petang main catur, bila lapar makan capati. Okey apa kahwin atur? Asalkan pasangan berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan persembahan dari Dafi. Hari ini aku dah berjanji pada diriku ini, di mana ku harus melupakan dan pergiku darimu. Aku rela rasa kecewa dariku merasa siksa seumur hidupku. Aku rasa biar begini takkan ku nampak ada perubahan darimu. Salahkah aku melupakan
seperti ini. Bukan ku tahu apa nak jadi sebelum kita masih lagi hidup. Biar ku bahagia dengan kehidupan. Wow, wow, wow. Aku rela rasa kecewa dariku merasa siksa seumur hidupku. Aku rasa biar begini takkan ku nampak ada perubahan darimu. Oh, salahkah aku melupakanmu? Karena ku tahu apa rasamu. Lepaskan aku, ku lepaskanmu agar kau tidak terasa siksa. Dan ditakdirkan seperti ini. Bukan ku tahu apa nak jadi sebelum kita masih lagi hidup. Biar ku bahagia dengan kehidupan sebelum kita masih lagi hidup. Biar ku bahagia dengan kehidupan.